mencari opsi bimbingan dan kaunseling adalah tahun 2024-2029. Marilah kita tengok tentang kandungan slide kita. Yang pertama, definisi pembimbing. Kedua, memahami keadaan orang lain. Ketiga, mempunyai kemahiran komunikasi. Keempat, mengambil berat dan bertimbang rasa. Kelima, kemahiran mendengar. Dan terakhirnya, menyimpan rahsia. Definisi pembimbing. So, apakah itu pembimbing? Pembimbing menunjukkan kepada seseorang yang memberi bantuan, nasihat, atau bimbingan kepada orang lain. Pembimbing boleh dalam berbagai konteks, seperti guru yang membimbing belajar, kaunselor yang membimbing kliennya, atau fasilitator yang membantu dalam latihan atau panggil. Selain itu, pembimbing juga berperanan untuk memberi sokongan dan berkongsi pengetahuan atau pengalamannya, sama ada dalam konteks pendidikan, kerjaya, atau kehidupan pribadi. Sifat pembimbing yang berkesan pertama ialah memahami keadaan orang lain. Memahami orang lain merupakan sesuatu yang cukup sukar untuk dilakukan. Ini kerana manusia terbahagi kepada terlalu banyak jenis. Contohnya, ada orang yang bersifat bersensitif, ada orang yang berlakuannya lambat, dan juga orang yang mudah berputus asa. Seseorang yang tidak difahami jiwanya akan mudah terluka oleh orang yang tidak memahaminya, hatinya. Ini menimbulkan banyak masalah kepada diri individu tersebut. Motivasinya mungkin terjejas. Pembimbing perlu memahami klien supaya dapat mengadil potensi klien yang mungkin tersembunyi dan membantu mereka menyadari bahawa mereka mempunyai bakat atau keistimewaan tersendirinya. Tidak memahami orang lain merupakan satu proses ke arah kehancuran berbadan. Kesan tidak memahami keadaan orang lain ialah masyarakat akan berpecah belah jika semua masyarakat tidak dapat memahami antara satu sama lain. Contohnya, apabila individu tidak mampu memahami keadaan orang lain, perasaan orang lain, ia boleh mencetuskan prejudis, diskriminasi, dan ketegangan antara kumpulan. Dengan ini, bagaimanakah memahami orang lain? Cuba kita tengok. Yang pertama, kerap melawat tempat orang. Seorang pembimbing perlu mengunjung berbagai tempat dan berinteraksi dengan kliennya. Oleh itu, pembimbing dapat memahami budaya, nilai, dan pengalaman hidup mereka. Yang kedua, belajar ilmu psikologi. Pembimbing dapat memahami tingkah laku dan pemikiran orang lain. Ini dapat pemahaman bahawa situasi dalam perasaan orang lain dengan lebih mendalam. Yang ketiga, mendalami ilmu agama. Ajaran agama sering mengajar kita benda yang baik dan memberikan kita pandangan yang lebih luas tentang kepercayaan dan ajaran. Dengan mempunyai pegangan agama yang kuat, toleransi dapat diarahkan dan hubungan sosial dapat dieratkan. Seterusnya, sentiasa bertanya kegemaran dan apa yang tidak disukainya. Dengan ini, pembimbing dapat mengenali kliennya dengan lebih baik dan menunjukkan ingin memahami pendapatan kliennya. Yang kelima, siasat latar belakangnya. Pembimbing memahami konteks yang mempengaruhi tindakan dan reaksi kliennya. Pembimbing juga dapat tahu lebih jelas tentang bagaimana kliennya berfikir. Yang terakhir, bertanyakan kepada orang yang rapat dengan orang yang ingin kita fahami. Contohnya, kita boleh mengambil maklumat dari keluarga dan rakan sebaya klien. Ini merupakan situasi berkaitan tentang memahami keadaan orang lain. Nenek Iman telah meninggal dunia pada hari semalam, tetapi Iman tidak sempat balik ke kampung kerana berada di luar negara untuk belajar. Amy merupakan kawan baik Iman. Ketika nampak Iman kelihatan murung, Amy bertanya dengan penuh empati tentang perasaannya.
dengan mendengar tanpa menghakimi. Ini menunjukkan bahawa dia memahami kesedihan yang dialami oleh iman dan menawarkan sokongan yang diperlukan kepada iman. Ini membantu membina kepercayaan dan menunjukkan keprihatinan terhadap keadaan mereka. Dalam situasi tersebut, memahami orang lain melibatkan beberapa elemen yang penting. Yang pertama, kesedihan iman. Iman sedang menghadapi kehilangan yang mendalam setelah neneknya meninggal. Iman berasa sedih kerana tidak dapat balik kampung untuk menjalankan penghormatan neneknya. Seterusnya, fokus terhadap tanda-tanda emosi. Amy menunjukkan kebukaan apabila melihat iman murung. Amy memahami perasaan iman. Dia memberikan peluang kepada iman untuk meluahkan perasaannya. Seterusnya, mendengar dengan aktif. Iman memerlukan seseorang yang memahami perasaan dan memerlukan kemahiran mendengar yang baik. Amy sebagai kawan baik iman, dia mendengar dengan penuh perhatian tanpa menyela dan menunjukkan bahawa dia menghormati pengalaman iman. Terakhir, menawarkan sokongan. Setelah memahami perasaan iman, Amy menawarkan sokongan. Amy sudah bersedia untuk membantu iman supaya tidak sedih lagi. Jelaslah bahawa memahami keadaan orang lain adalah penting dalam membina hubungan yang harmoni dan berkesan. Ia memerlukan empati, kesabaran, dan keupayaan untuk meletakkan diri kita dalam situasi mereka. Dengan memahami perasaan dan perspektif orang lain, kita dapat mengelakkan salah faham dan menyokong mereka dengan lebih baik. Sikap ini bukan sahaja memperkukuh hubungan interpersonal, malah membantu mewujudkan suasana yang lebih positif dan penyanyi dalam masyarakat. Sifat pembimbing yang berkesan kedua ialah mempunyai kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi merupakan kemahiran untuk pembimbing berhubung dengan kliennya. Kemahiran ini dapat dilihat pada diri seseorang pembimbing dalam sifat kepemimpinannya dan bagaimana pembimbing itu membahagikan tanggungjawab kepada klien yang dibimbing olehnya. Terdapat beberapa jenis-jenis kemahiran komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan. Alat utama komunikasi lisan adalah bahasa. Berbahasa yang baik dan efektif, padat dan jelas dalam menyampaikan pendapatan atau perasaan. Contoh aspek yang dapat mempengaruhi komunikasi adalah kelajuan, intonasi, singkat dan jelas. Yang seterusnya, komunikasi bukan verbal. Contoh komunikasi bukan verbal adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah sama masuk dengan ekspresi muka dan pandangan mata, iaitu eye contact. Eye contact memahati orang bukan sekadar mendengar saja. Seterusnya, sentuhan. Proses komunikasi akan berjalan dengan lebih baik melalui sentuhan. Seterusnya, gaya tubuh dan gaya berjalan. Gaya tubuh dan gaya berjalan dapat mencerminkan emosi seseorang. Dan akhirnya, isyarat. Isyarat seperti gerak-gerak tangan ketika berkomunikasi. Jenis kemahiran komunikasi ketiga ialah komunikasi bertulis. Komunikasi bertulis dapat menyalurkan mesej, berhubung atau berkongsi maklumat. Contohnya melalui bertulis surat rasmi, memo dan email. Mengapa mempunyai kemahiran komunikasi itu sangat penting? Yang pertama, dapat menerjemahkan niat dan perasaan dengan jelas kepada mesej yang mudah difahami. Contohnya, pembimbing dapat mengurangkan kekeliruan kliennya. Pembimbing juga dapat memastikan mesej yang disampaikan olehnya dapat diterima oleh klien dengan tepat dan jelas. Seterusnya, mengurangkan kesan tidak diingini yang timbul akibat salah faham komunikasi. Ini dapat mencegah kesan negatif yang mungkin timbul semasa pergaulan atau antara bimbingan dan klien. Seterusnya, memahami apa yang dikatakan oleh klien. Pembimbing perlu menangkap
keperluan dan kehendakan klien dengan tepat dan memberikan respon yang sesuai kepada klien. Ini merupakan situasi berkaitan tentang kepentingan menguasai kemahiran komunikasi yang baik. Seseorang guru, Cikgu Fatin, sedang membimbing pelajarnya Jack yang menghadapi masalah dalam matematik. Dalam segi pembelajaran, Cikgu Fatin menerangkan konsep dengan jelas dan menggunakan contoh yang relevan. Dia mengalahkan Jack untuk bertanya dan mendengar dengan sabar setiap soalan yang dia ajukan. Apabila Jack kelihatan bingung, Cikgu Fatin memberikan penjelasan tambahan dan menggunakan pendekatan yang berbeza untuk memastikan pemahaman. Tindakan ini menunjukkan kemahiran komunikasi yang baik, membantu Jack memahami pelajaran dengan lebih baik dan membina keyakinan dirinya. Terdapat juga beberapa elemen-elemen yang penting dalam situasi ini. Yang pertama, penggunaan bahasa jelas. Contohnya, Cikgu Fatin menggunakan istilah yang mudah dan contoh relevan untuk memudahkan pemahaman. Dengan ini, Jack dapat memahami pelajaran tanpa keliruan. Seterusnya, teknik pengajaran berbagai. Cikgu Fatin menggunakan berbagai teknik untuk memenuhi gaya belajar Jack seperti visual, lisan dan juga kinestetik. Oleh itu, Jack dapat memahami pelajaran daripada berbagai sudut. Seterusnya, motivasi dan sokongan. Cikgu Fatin mengarahkan Jack dan memberi dorongan untuk meningkatkan semangat belajarnya. Kata-kata motivasi dari Cikgu Fatin dapat mendorong Jack supaya terus berusaha dan menumbuhkan semangat dia untuk terus belajar. Jelaslah bahawa pembimbing yang mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dapat menyampaikan panduan dengan jelas dan berkesan. Ini memudahkan pemahaman, mengelakkan kekeliruan, serta membina hubungan yang lebih baik dengan klien yang dibimbing. Kemahiran ini penting untuk memastikan bimbingan belajar lancar dan mencapai maklumat yang diinginkan. Selepas itu, marilah kami tengok sifat ketiga pembimbing yang berkesan, iaitu mengambil berat dan bertimbang rasa. Menurut Kamus Peribahasa dan Simbang Bahasa, mengambil berat didefinisikan sebagai memberikan perhatian kepada seseorang. Bertimbang rasa didefinisikan sebagai perasaan simpati dan memahami keadaan orang lain. Sifat bertimbang rasa dan mengambil berat amat penting dalam komunikasi. Dan bagaimanakah pembimbing mengambil berat dan bertimbang rasa terhadap klien? Yang pertama, menunjukkan kesabaran. Apabila klien sedang menceritakan masalahnya, sebagai pembimbing yang berkesan, pembimbing perlu mendengar dengan bersungguh-sungguh. Bukan itu sahaja, pembimbing juga dielakkan menunjukkan perasaan tidak sabar atau bosan, kerana ini akan mempengaruhi minat perkongsian klien. Yang kedua, memberikan sokongan dan kepahaman terhadap klien. Pembimbing perlu memberi sokongan dan kepahaman terhadap klien, kerana apabila klien tidak ingin atau malu menceritakan masalahnya, pembimbing tidak boleh terpaksa klien berkongsi. Sebagai pembimbing yang berkesan, pembimbing perlu memberikan sokongan dan kepahaman kepada klien supaya klien akan berani untuk menceritakannya. Yang ketiga, mendengar dengan empati. Pembimbing juga perlu mendengar dengan empati apabila klien sedang berkongsi masalah yang dihadapi olehnya. Hal ini dikatakan demikian kerana klien akan merasakan diri sendiri dihormati dan dihargai oleh pembimbing apabila pembimbing mendengar dengan empati. Marilah kami tengok contoh situasi tentang mengambil berat dan timbang rasa. Seorang klien yang bernama Eden menghadapi masalah dalam akademik. Oleh itu, dia mencari rakannya yang bernama Muhammad agar dapat menyelesaikan masalahnya. Muhammad memberikan sokongan emosional kepada Eden supaya dia dapat berani menceritakan masalah yang dihadapi olehnya. Bukan itu sahaja, Muhammad juga memberikan nasihat kepada Eden seperti cara pengurusan tekanan dan masalah
Melalui nasihat Muhammad, Adam merasa diri didengar dan dipahami oleh Muhammad, serta masalah ekonominya diselesaikan dengan besar. Dan lain daripada itu, kemahiran mendengar juga merupakan salah satu sifat pemimpin yang berkesan. Pemimpin perlu mendengar dengan bersungguh-sungguh apabila seseorang menyampaikan masalah yang dihadapi olehnya. Kemahiran ini sangat penting dalam komunikasi kerana klien akan meningkatkan keyakinan diri dan berminat untuk berkongsi pandangan, perasaan dan pemikiran sendiri kepada pemimpin. Pemimpin memainkan peranan yang signifikan untuk menjadikan seorang pendengar yang baik kepada klien. Sebelum ini, marilah kami tengok kedua-dua gambar ini. Kita boleh nampak kedua-dua gambar ini menunjukkan dua orang sedang berkomunikasi. Dan tetapi, apakah perbezaan antara dua gambar ini dan mana satu gambar awak lebih suka semasa berkomunikasi? Memanglah, kami akan lebih suka gambar satu, suasana di gambar satu. Kerana dua orang di gambar satu sedang bercakap. Satu orang berfokus mendengar apabila seorang bercakap. Manakala gambar kedua kami boleh nampak, walaupun dua orang sedang berkomunikasi, tapi apabila seorang bercakap, orang itu tidak akan berfokus semasa mendengar. Dan oleh itu kami boleh nampak berfokus semasa mendengar sangat penting dalam komunikasi. Dan terdapat beberapa cara kemahiran mendengar. Yang pertama, berfokus semasa klien berkongsi masalahnya. Ini sangat penting agar dapat memperoleh maklumat klien dan juga dapat mengetahui masalah yang lebih mendalam. Contohnya, pemimpin boleh mencatat semasa klien sedang menceritakan masalahnya. Yang kedua, eye contact. Eye contact juga amat penting kerana ini dapat menunjukkan pemimpin sedang mendengar masalahnya dengan bersungguh-sungguh. Dengan ini, klien mungkin akan lebih berminat untuk menceritakan masalahnya dengan lebih teliti dan mendalam. Ketiga ialah memberikan respon. Yang ketiga, memberikan respon. Pemimpin boleh mengangguk atau mencakap ia untuk sebagai respon kepada klien semasa klien sedang menceritakan masalahnya. Dengan ini, klien akan merasakan diri sendiri dihormati dan dihargai, dipahami oleh pemimpin. Yang keempat, bersikap terbuka. Pemimpin tidak boleh meletakkan pandangan diri kepada klien kerana semua orang mempunyai pandangan yang berbeza. Oleh itu, sebagai pemimpin yang berpesan, pemimpin perlu menerima pandangan klien. Walaupun mungkin pandangan klien adalah salah, pemimpin juga dielakkan berhenti perkongsian klien dan dia boleh memberikan pandangannya selepas perkongsian klien. Dan inilah adalah kepentingan kemahiran mendengar, iaitu membina kepercayaan antara pemimpin dan klien. Kedua, meningkatkan minat klien untuk berkongsi masalah, pandangan dan pemikirannya. Ketiga, pemimpin dapat maklumat yang penting melalui komunikasi dengan klien. Yang terakhir ialah dapat menyelesaikan cabaran yang dihadapi oleh klien. Dan akhir sekali, menyimpan rasa juga merupakan sifat-sifat pemimpin yang berkesan. Sebagai pemimpin yang berkesan, kemahiran menyimpan rasa sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan antara pemimpin dan klien. Pemimpin perlu tidak boleh berkongsi maklumat yang dan masalah kepada klien walaupun ibu bapa klien larangan supaya klien. Marilah kami tengok contoh situasi. Anis merupakan rakan Suhaida. Anis selalu berkongsi cabaran yang dihadapi olehnya seperti
masalah pribadi, masalah akademik dan masalah kekeluargaan kepada Suhaida. Namun begitu, Suhaida akan menyampaikan cerita Anis kepada keluarganya. Tidakkah ini adalah betul atau salah? Memanglah tindakan ini adalah salah. Sebagai rakan baik, Suhaida tidak boleh berkongsi rahsia Anis kepada orang lain walaupun keluarganya, kerana Anis akan mencari Suhaida untuk menceritakan masalahnya disebabkan dia percaya dengan Suhaida. Tindakan yang dilakukan oleh Suhaida akan menyebabkan Anis tidak akan yakin dengan Suhaida lagi dan hubungan mereka akan semakin menjauh. Jadi, sebagai pembimbing yang berkesan, apa yang perlu dilakukan oleh pembimbing untuk menyimpan rahsia? Yang pertama, tidak berkongsi rahsia klien kepada orang lain. Apabila pembimbing tidak boleh berkongsi rahsia klien kepada orang lain walaupun ibu bapa atau keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila pembimbing berkongsi kepada keluarganya, adik keluarganya mungkin akan berkongsi dengan orang lain. Akhirnya semua orang mungkin akan mengetahui masalah yang dihadapi oleh klien itu. Yang kedua, hanya berbincang dengan pembimbing yang mengetahui masalah klien. Ketiga, mendapat kebenaran klien sebelum ingin berkongsi cerita klien. Apabila pembimbing ingin berkongsi rahsia klien, pembimbing perlu mendapat kebenaran klien. Kalau klien tidak bersetuju, sebagai pembimbing yang berkesan, bertanggung jawab menyimpan rahsia klien dan tidak berkongsi dengan orang lain. Dan terakhir, selalu ingatkan menjaga rahsia klien. Dan ini saja untuk